Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan As-Sawiq. Peperangan ini berlaku pada bulan Zulhijjah, iaitu tahun yang kedua hijrah. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan merancang untuk melancarkan peperangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan rasa dendam akibat kekalahan dalam peperangan Badar. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Quraisy selepas terbunuhnya pemimpin-pemimpin yang lain dalam peperangan Badar, merasakan amat perlu dinaikkan semula semangat orang-orang Quraisy yang lemah akibat kekalahan dalam perang Badar. Beliau bernazar tidak akan mandi junub sebelum memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Abu Sufyan nak dapat pengaruh di kalangan Quraisy. Apabila pemimpin besar Mekah terbunuh dalam perang Badar, khususnya Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, dan pemimpin yang lain, maka Abu Sufyan dilantik menjadi pemimpin Quraisy, ganti Abu Jahal. Perlu diketahui ini pada masa dia kafir. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ini cerita pada masa dia kafir dan dia masuk Islam. Dia termasuk dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempertahankan Islam ketika berlakunya riddah, murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Abu Sufyan, walaupun ada kelemahan dia. Ceritanya pada masa dia kafir lagi, dia mengambil alih pimpinan musyrikin Mekah. Lalu dia nak naikkan semangat orang-orang dia di Mekah tu dengan merancang untuk memerangi Nabi, untuk balas dendam dengan sebab kematian pemimpin-pemimpin mereka dan kalah perang Badar. Dan untuk menambahkan semangat, menyatakan kesungguhan dia tak mandi junub selagi dia tak perang Nabi SAW. Siapa begitu? Dia cakap ke orang dia. Abu Sufyan dan orang-orangnya telah bergerak menuju ke Madinah dengan membawa 200 ekor unta. Jadi menunjukkan mandi junub ni membersihkan diri, dia amalkan juga di zaman jahiliyah, bukan saja di zaman Islam. Abu Sufyan bergerak menuju ke Madinah dengan membawa 200 ekor unta. Unta binatang yang paling besar di masa itu, boleh muat 2-3 orang seekor unta. Beliau bersama rombongannya telah melalui jalan Najd sehingga sampai ke suatu tempat yang bernama Yasib, terletak di luar Madinah. Mereka telah terus menuju ke Madinah. Mereka tidak terus menuju ke Madinah dan menyerang umat Islam kerana masih terasa gerun dengan kekuatan umat Islam. Nak serang takut, tapi nak tunjuk nak tunjuk kekuatan, beri semangat pada orang dia. Nak serang tak berani. Abu Sufyan telah menyusup masuk ke kampung Yahudi Bani Nadir yang diketahuinya menyimpan rasa dendam terhadap Nabi SAW dan umat Islam, walaupun mereka mempunyai perjanjian dengan orang-orang Islam. Abu Sufyan menyusup masuk ke kampung Yahudi Bani Nadir dan bertemu dengan pemimpin Yahudi Bani Nadir untuk mendapat bantuan, pertolongan dan sokongan bagi menyerang Nabi SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Kerana dia tahu bahawa Yahudi Bani Nadir ni walaupun berjanji, ada perjanjian dengan Nabi, dengan kerajaan Islam, dalam hatinya tak puas hati, dendam terhadap orang Islam, benci terhadap orang Islam. Dia ambil peluang. Mereka menyusup masuk pada waktu malam, dan orang yang pertama ditemui ialah Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Huyai bin Akhtab. Ditemui oleh Abu Sufyan yang merupakan salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir. Apabila dipanggil, Huyai enggan bekerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Huyai bin Akhtab takut. Takut kalau dia bekerjasama dengan Abu Sufyan, cari pasal.
Sudahlah puak ni kalah. Dia masuk walaupun dia nak marah pada Islam, tapi tak berani. Nak terima Abu Sufyan. Huyat enggan bekerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Mereka kemudiannya menemui Salam bin Yashkam, seorang pemimpin lagi, Salam bin Yashkam, iaitu ketua Bani Nadir dan penjaga perbendaharaan Yahudi Bani Nadir, iaitulah yang jaga keuangan Bani Nadir. Salam bin Yashkam telah melayan Abu Sufyan, tetamu yang penting, dan menjamunya dengan makanan dan arak. Lalu ketua Yahudi ini jamu Abu Sufyan, jamu dengan makanan, jamu dengan arak. Salam telah memberi maklumat-maklumat yang perlu kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan tu tertinggal, dan mengajarnya menyerang secara lanun. Salam askan nasihat Abu Sufyan, jangan perang terbuka, perang secara gerila, secara lanun, serang hendap. Serangan itu dibuat dengan membakar kebun tamar yang berhampiran Madinah dan membunuh seorang Ansar dan rakannya. Dia menyusup ke Madinah, di pinggir Madinah, masuk kebun orang, bunuh sahabat Nabi kalangan Ansar dan rakannya. Kemudian mereka melarikan diri dengan meninggalkan bekalan-bekalan. Lepas bunuh orang seorang, lari. Jumlah mereka muat 200 ekor unta, ratus-ratus. Tapi bunuh orang seorang, dia tak berani, penakut. Cuma nak lepas nazar dia saja. Apabila mendapat maklumat tentang kehadiran Abu Sufyan dan rombongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama bala tentera Islam dan menyerahkan urusan negara Islam Madinah kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi sendiri memimpin pasukan tentera untuk memburu tentera Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Nabi menugaskan Abu Lubabah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin Madinah. Bila tinggal masih ada pengganti dia. Abu Lubabah jadi pemimpin. Tetapi mereka tidak menemui tentera musyrikin kerana mereka telah melarikan diri. Tak sempat. Abu Sufyan dan bala tenteranya sudah melarikan diri. Tentera Islam terus bergerak sehingga sampai ke satu tempat bernama Qarqarah Al-Qadar. Di sana tentera Islam hanya menemui bekalan-bekalan yang telah ditinggalkan. Orangnya tak ada, lari, musuh lari. Tinggal bekas saja. Antaranya bekalan-bekalan yang masih tak habis dimakan, iaitu berbagai jenis makanan yang dinamakan as-sawiq. Macam jenis makanan, antaranya makanan as-sawiq, sejenis makanan yang dibuat dari tepung gandum dan syair yang dimakan dengan susu, madu, minyak sapi atau air. Bersempena dengannya, peperangan tersebut telah dinamakan peperangan as-sawiq. Maka dinamakan peristiwa perang as-sawiq, sempena dengan makanan as-sawiq yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah. Peristiwa ini telah meninggalkan kesan yang besar dari segi perang salaf terhadap orang-orang musyrikin keseluruhannya, kerana mereka menyedari bahawa negara Islam dan tenteranya tidak boleh diperkecilkan. Mereka sentiasa bersiap sedia untuk menyahut cabaran dan mempunyai kemampuan untuk bertindak dan bertempur. Walaupun tidak berlakunya peperangan, berita keluarnya Nabi SAW dan sahabatnya untuk memburu Abu Sufyan memberi satu kekuatan pada orang Islam dari segi perang saraf, perang psikologi, di mana kabilah orang Arab sedar bahawa orang Islam tak boleh dipermainkan. Mereka masih ada kekuatan, sehingga tentera musyrikin melarikan diri, tak berani berlawan. Ini satu peristiwa. Peperangan Zi Ammar ini berlaku juga. Zi Ammar, selepas beberapa hari pulang dari peristiwa as-sawiq dan hendak diteruskan pengajian Islam dan melaksanakan hukuman-hukumannya, Rasulullah SAW telah menerima maklumat tentang berkumpulnya tentera musyrikin dari suku Ghatfan
yang berkumpul di satu tempat yang bernama Dhi Ammar, bertujuan untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW telah mengarahkan pada tentera Islam bersiap bagi menghadapi serangan tersebut dengan menyerahkan urusan pemerintahan di Madinah, bukan di Madinah kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila balik, tak ada nak duduk lama, tiba-tiba mendapat maklumat perisikan. Nama Nabi ada perisik dia, perisikan, memberi maklumat bahawa kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan tentera dia untuk menyerang Madinah, menyerang umat Islam. Bila dengar berita tu, Nabi terus menyuruh sahabat-sahabatnya bersiap. Dan Nabi keluar pergi ke tempat Ghatfan berkumpul, iaitulah di Ammar, nama tempat. Dan Nabi menugaskan sahabat dia dan menantu dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk memimpin Madinah. Tentera Islam telah dapat menawan seorang lelaki dari kabilah Sa'labah bernama Jabbar di tengah jalan. Dalam perjalanan itu, tentera Islam telah berjaya menangkap seorang musuh. Seorang musuh daripada Ghatfan, kabilah Jabbar, kabilah Ghatfan, di tengah jalan. Jabbar telah dibawa menghadap Rasulullah SAW dan telah diajak kepada Islam oleh Rasulullah SAW. Lalu tawanan itu dihadapkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi memujuk Jabbar yang ditawan itu masuk Islam. Setelah Jabbar memeluk Islam, Jabbar pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Tak timbul masalah masuk Islam kerana takut, kerana apa. Ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Ta'ala. Orang kita ni dok masuk Islam sungguh ke dok kerana takut. Jangan kata begitu. Urusan hati, urusan Allah Ta'ala. Betul urusan kita. Bila orang termasuk Islam, terima masuk Islam. Dia takut ke, dia nak apa itu bukan salah kita. Itu hal Allah Ta'ala. Banyak orang kita ni kadang-kadang bila orang nak masuk Islam, pasal apa nak masuk Islam? Nikah. Pasal apa nak masuk Islam? Nak ni. Ini kaca. Halang orang masuk Islam. Itu tidak boleh. Dari segi adabnya, bila orang nak masuk Islam, masuk. Kira dia masuk Islam. Dalam satu riwayat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan telah membunuh seorang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadat. Bila Usamah hakak pedang, dia pun mengucap. Lalu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Usamah. Mungkin bunuh orang yang mengucap masuk Islam. Usamah kata dia mengucap sebab takut. Takut saya akak pedang. Nabi kata asyaqat qalbah, membelah hati dia. Membelah hati dia. Mu tahu apa yang ada dalam hati dia. Nabi sangat murka, sangat marah. Ni kena faham ni. Ada orang kita masih ada perangai ni. Perangai nak tahu hati orang. Hati orang ni bukan hak kita. Ini hak Allah Ta'ala. Kita tengok apa yang zahir saja. Dan Jabbar masuk Islam. Dia serahkan kepada Bilal dan menjadi pemandu jalan kepada tentera Islam untuk meneruskan perjalanan ke tempat musuh. Di mana Jabbar yang masuk Islam ni jadi pemandu jalan. Pemandu nak masuk ke tempat musuh. Apabila tentera musyrikin mengetahui ketibaan tentera Islam, mereka telah lari bersembunyi di bukit bukau. Rupanya mereka takut nak lawan. Bila dengar tentera Islam nak mari, mereka melarikan diri, meninggalkan kampung mereka, bersembunyi di bukit bukau. Rasulullah SAW terus tinggal bersama tentera Islam selama sebulan. Lalu Nabi berkemah di situ selama sebulan. Lama sebulan ni. Bagi menunjukkan kekuatan Islam kepada kabilah-kabilah di kelilingnya. Berkemah di situ selama sebulan. Tak berperang, makan je. Makan, tidur, berlatih, makan, tidur selama sebulan. Tak balik. Tunggu situ. Tujuannya ialah supaya dilihat kehebatan oleh musuh-musuh. Setelah itu barulah mereka pulang ke Madinah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Safar. Wallahu a'lam.